Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jangan sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi sebenarnya sekitar 2 hari yang lepas, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia telah pun mengeluarkan satu panduan di dalam bahagian soalan lazim berkenaan dengan rayuan bagi bantuan prihatin rakyat untuk mereka yang gagal. Okey, jadi untuk melihat kepada soalan lazim ni, sebab soalan lazim ni terlalu banyak, dia bagi maklumat yang sangat detail, yang sangat lengkap. Jadi untuk lihatnya anda perlu masuk ke laman web bpr.hasil.gov.my, kemudian tarik kepada bahagian bawah sekali, tengok di bahagian soalan lazim, dan dia ada di pautan yang kedua. Yang atas tu berkenaan dengan pembekasan plus, yang kedua tu adalah berkenaan dengan rayuan BPR. Okey, jadi secara umumnya rayuan BPR ni adalah untuk mereka yang gagal dalam permohonan BPR mereka baru-baru ini. Selain daripada mereka yang gagal, mereka yang ingin membuat rayuan kerana status mereka dalam tempoh masa yang sebelum ini telah pun berubah, dan mana pembayaran bagi BPR mereka mengikut rekod-rekod yang lama. Contohnya seperti yang tengok nota sekejap yang telah berubah status perkahwinan daripada bujang menjadi berkahwin tu. Jadi anda nak mohon untuk kategori isi rumah, anda boleh membuat rayuan pada 15 Jun ini. Bagi yang daripada berkahwin, yang mungkin sudah berpisah ataupun mengalami kematian dan sebagainya, anda juga boleh membuat rayuan untuk mendapatkan bahagian sebagai bujang, kerana jika ada yang berpisah, bekas pasangan juga layak untuk mendapat bahagian mereka. Jadi boleh membuat permohonan secara individu. Mungkin juga bagi mereka yang sebelum ini hanya memberi seorang anak, tetapi pada bulan 4 tahun ni, bulan 5 tahun ni baru orang kata apa, melahirkan lagi seorang anak, tambah lagi dah jadi 2 orang dan sebagainya. Jadi anda nak buat rayuan bagi menambahkan ataupun mengurangkan permohonan BPR anda. Kemudian termasuk juga perubahan status pendapatan. Mungkin yang ada sebelum ni pendapatan mereka melebihi 2,500, tetapi disebabkan dalam tempoh PKP, pandemik dan sebagainya, dapat membuktikan bahawa pendapatan dalam tempoh 6 bulan yang pertama ni dapat membuktikan bahawa pendapatan dia berkurang daripada 2,500. Jadi anda juga boleh mengemukakan rayuan bagi mempertambahkan, mempertingkatkan bayaran BPR anda daripada contohnya 1,200 menjadi 1,800 dan mengikut pada kategori dan sebagainya. Okey, jadi rayuan ni dia mempunyai 2 kaedah. Yang pertama adalah secara online, dan digalakkan untuk membuat rayuan secara online melalui laman web bpr.hasil.gov.my. Masukkan kata username anda, iaitu nombor IC anda, kemudian kata laluan anda, kemudian apabila sudah masuk dalam tu, nanti dia ada untuk rayuan BPR. Di situ anda boleh mengemukakan rayuan. Selain daripada online juga, anda juga boleh membuat rayuan secara orang kata bersemuka, menghantarkan borang rayuan, yang mana borang itu anda boleh download di dalam laman web BPR. Tetapi untuk penghantaran tu anda masih lagi perlu masuk kepada laman web bpr.hasil.gov.my, yang mana anda perlu membuat temujanji secara online untuk mendapatkan slot, tarikh dan juga masa bagi penghantaran borang dan juga dokumen-dokumen sokongan. Jadi untuk penghantaran secara bersemuka ni kelihatan agak sukar sedikit, jadi saya menggalakkan anda membuat permohonan rayuan secara online. Untuk rayuan secara online, jika mereka yang pernah memohon ICNAR dalam bulan 1 itu, anda pasti tahu anda perlu menghantar dokumen secara online dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai scanner di rumah,
anda boleh menggunakan smartphone anda pergi kepada Google Play Store ataupun Apple Play Store anda boleh type contohnya cam scanner anda boleh guna, tetapi dia limited, dia berbayar. Jadi anda boleh guna free, tak salah saya, dalam 3 kali. Kemudian bila anda search kepada cam scanner tu, dia akan tulis related apps ni dia macam-macam. Dia ada lagi macam Google Scan kalau tak salah saya, dia ada juga Adobe Scan, Microsoft punya jenis scanner. Jadi anda boleh pilih jenis scanner yang ada yang free, ada yang bayar. Kalau kata mungkin tak jumpa yang free, tak apa, ambil yang berbayar dulu. Kurang-kurang anda cakap dokumen yang berkaitan, bila dia suruh bayar, buang, kemudian download pula aplikasi yang lain. Kurang-kurang jika anda ada 6 dokumen, mungkin anda perlu menggunakan 3 atau 4 aplikasi yang berbeza, asalkan anda mendapat format gambar tu dengan jelas dalam bentuk JPEG ataupun PDF seperti yang akan diminta oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Ada banyak pilihan. Jika tak tahu, boleh bertanya pada saya, insyaAllah saya akan buat satu panduan ringkas. Okey. Yang ketiga, di dalam soalan lazim ni, dia ada terlalu banyak orang kata penjelasan dari segi penjelasan bertulis, termasuklah kepada penjelasan bagi setiap kod kegagalan, daripada kod 01 sebagai contoh sampailah kepada kod banyak ni, kod 30 lebih sampai kod 39. Jadi secara asas dia, saya akan pergi sedikit berkenaan dengan rayuan ni. Okey, bagi contohnya, yang pertama, pengesahan pengenalan ni sama ada pengesahan pengenalan pemohon ataupun pengesahan pengenalan pasangan ataupun anak. Jadi apa dokumen yang anda perlu sediakan? Anda hanya perlu sediakan kad pengenalan sahaja. Melainkan kalau kata untuk anak, anda perlu juga sediakan salinan surat sijil lahir. Jadi daripada sekarang, hari ini dah 7 bulan, masih ada lagi sekitar 8 hari kalau tak salah saya. Jadi boleh sediakan, ambil masa, ambil anda punya smartphone, tangkap gambar IC anda, buat depan belakang elok-elok, pakai aplikasi yang saya katakan. Sediakan juga jika yang melibatkan kod kegagalan bagi anak sebagai contoh, sediakan juga dokumen sijil lahir anak, maiki anak jika ada. Sediakan siap. Okey, bagi mereka yang gagal kod 080938 iaitu pengesahan pendapatan, jadi apa yang anda perlu buat, anda perlu sediakan bukti bagi orang kata yang menunjukkan anda punya pendapatan tu. Maksudnya kalau kata macam ni, contohnya anda punya pendapatan sebelum ni gagal dibuktikan, jadi anda orang kata gagal dalam BPR. Contohnya pendapatan dalam sistem yang ada daripada semak silang oleh pihak lembaga hasil, pendapatan anda melebihi RM5,000. Jadi dalam tempoh 6 bulan ni ataupun lebih lama lagi, anda ada rekod slip gaji. Jadi pada contoh, jika anda bekerja pula, slip gaji dan gaji anda tu dimasukkan ke dalam akaun bank. Jadi anda boleh print penyertaan bank. Gunakan masa yang ada dalam tempoh 8 hari ini. Apabila anda sudah print slip gaji anda, anda sudah sediakan slip gaji anda sudah sediakan anda punya penyertaan bank sebagai contoh, caruman kredit SP sebagai contoh. Jadi anda boleh menggunakan smartphone anda untuk tangkap setiap muka surat tu bagi menyediakan dokumen sokongan untuk dibuat sebagai rayuan. Ini bagi mereka yang gagal disebabkan pengesahan pendapatan. Pendapatan didapati melebihi daripada kelayakan secara asasnya lah. Okey, bagi mereka yang mempunyai pemilikan perniagaan dengan kod alasan 11, 12, 13, 14, ini adalah bukan penerima JKP, tetapi mereka ini yang mempunyai perniagaan lebih daripada 3 sebagai contohnya, yang menjadi pengarah syarikat tertentu, yang mempunyai saham shareholder dalam sebuah syarikat dan sebagainya. Jadi semak silang yang telah dilakukan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri Malaysia dengan beberapa agensi, contohnya Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan sebagainya, telah membuatkan anda tidak layak. Jadi jika status anda telah berubah ataupun anda rasa dalam kriteria penjelasan yang dijelaskan ini anda layak untuk membuat rayuan, jadi anda boleh membuat rayuan. Jadi bagi mereka yang di dalam gagal pemilikan perniagaan ini disebabkan pemilikan perniagaan ini, jika anda telah pun meletakkan jawatan sebagai pengarah syarikat, tarik diri daripada orang kata pemegang saham dan sebagainya, sebarang surat yang ada yang membuktikan anda telah keluar daripada syarikat tersebut, telah resign, telah tarik diri dan sebagainya, sediakan dan kemudian tangkap gambar dengan smartphone, tangkap elok-elok,
sediakan dalam bentuk PDF, kemudian simpan. Bila sampai masanya 15 Jun, buat rayuan dan kemukakan dokumen yang telah dinyatakan. Okey. Selain daripada pemilikan, di sini ada juga alasan kod-kod lain sebabkan status bujang, status OKU, JKP. Tapi JKP ni anda tidak boleh buat apa-apa lah, melainkan anda memulangkan semula wang JKP anda sama ada secara penuh ataupun secara separuh kepada Kementerian Keuangan. Kemudian barulah anda boleh membuat rayuan bagi menerima untuk memohon bantuan prihatin rakyat. Untuk JKP ni memang tidak boleh buat apa-apa lah. Jadi di sini dia ada jelaskan, macam saya katakan tadi, ada lebih 39 kod, dan mana dia ada menjelaskan satu per satu kod ni, apa dia punya sebab dan apa dia punya kaedah untuk membuat rayuan. Dan secara asasnya saya telah menjelaskan tadi, apa yang diperlukan adalah kad pengenalan, surat beranak, pengesahan pendapatan bagi mereka yang gagal dari segi pengesahan dengan alasan pengesahan pendapatan, dan juga bukti-bukti yang melibatkan pemilikan perniagaan jika anda sudah tidak memiliki perniagaan dan sebagainya. Jadi sediakan bukti, gunakan aplikasi yang saya telah pesankan tadi, kemudian sediakan 15 Jun upload dan buat rayuan. Okey, jadi saya rasa cukup setakat ini sebab saya pergi secara umum sahaja. Tetapi jika ada sebarang masalah, jika ada sebarang persoalan ataupun jika ada sebarang pandangan, boleh utarakan di ruangan Facebook saya ataupun juga di ruangan YouTube saya. Anda juga boleh, ada yang mana yang pandai cari itu, boleh mesej juga saya secara personal. InsyaAllah saya akan balas jika anda betul-betul mempunyai masalah ataupun anda tidak tahu apa yang anda patut buat. InsyaAllah saya akan memberikan panduan. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.